cuba kita cernakan dan kita halusi. Kalau ada apa-apa yang kurang muskil, boleh tanya, insya-Allah dalam sesi soal jawab. Maka tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan sahabat saya Tuan Bukhari Makrus untuk menyampaikan pembentangannya. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar wa sallama tasliman katsira. Saya ingat saya kepada kata-kata Tun Mahathir. Dia kata, sekiranya kamu kecil, kita kecil, kita mesti menjerit agar kehadiran kita dirasai. Yang saya muliakan, kedua-dua tuan guru yang berada di sini. Jika dibandingkan saya dengan kedua-dua pembentang ini, saya percaya saya yang paling hadir. Melihat kepada kertas kerja pun, kertas saya pun kertas tidak bekerja. Slide show saja. Ini membezakan di antara orang yang berada dalam bidang di field atau bidang pengamalan dan juga orang yang berada ahli-ahli akademik kita yang senantiasa mengkaji ilmu-ilmu untuk dicurahkan kepada masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Saya percaya ini adalah penglibatan saya kali pertama dalam Jabatan Mufti ini, program Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan juga kepada Persatuan Al-Islah. Tidak asing bagi saya, bahkan saya terhutang budi kepada orang yang memperkenalkan Persatuan Al-Islah ini kepada saya. Ketika itu, waktu itu saya masih lagi tingkatan 4 saya rasa. Al-Fadhil Allahyarham Ustaz Yaakob, dia yang menyarankan saya untuk pergi ke Al-Islah untuk dengar kuliah di situ. Jadi sempatlah 2-3 kali dengar. Kemanakah waktu itu saya dah mula belajar di Kelang, jadi tak sempat setiap minggu lah. Yang tamu-tamunya seperti mana yang telah dinyatakan tadi oleh kedua-dua panel pembentang, secara khusus dari sudut sumber hukum itu sendiri, juga daripada kedudukan di dalam syariah berhubung dengan pernikahan kanak-kanak. Kalau tadi Al-Fadhil Prof Dr. Fauzi kata yang awal itu dah siap molek dah. Prof datang untuk buku bedak. Saya ni tinggal nak kabur sikit-sikit kalau bedak dekat kening ke, bedak dekat rambut ke. Nak sikit-sikit je, touch up sikit-sikit je. Dan terus kepada yang pertama berhubung dengan kenapa kita perlu melihat ataupun memerhati isu ini secara serius. Kerana ini menjadi isu yang menjadi serangan kepada mereka yang tidak begitu senang dengan perkembangan Islam. Itu yang pertama. Bukan saja kita melihat isu ini sebagai satu isu yang baru ataupun satu isu yang penuh dengan sentimen sebagainya. Bukan ini kita bersifat defensif ataupun sebagainya, tapi untuk kita fahami isu ini, semana kita takut nanti kita menjadi orang yang terlampau defensif. Bila mana orang attack kita kata perkahwinan kanak-kanak begitu dan begini, kita menyebabkan kita hilang pertimbangan terhadap dalil-dalil yang ada. Kita lebih bersifat okey, kita ringankan. Kita menjadi mengubah balik kedudukan undang-undang itu sendiri. Pengalaman saya dalam 2 minggu lepas berhadapan dengan satu pertubuhan wanita di Pulau Pinang. Jadi, memang walaupun isu yang dibangkitkan adalah isu kes rogol melibatkan wanita, namun isu ini kebetulan dibangkitkan juga. Namun apa yang boleh kita nyatakan adalah kedudukan syariah itu jelas bahawa ianya harus, namun ia tidak bermakna pelaksanaannya
sebagaimana pelaksanaan yang wajib. Ya, kita melihat dalam Islam berbagai macam-macam yang harus, tapi bukan makna kita kena buat, kan? Kahwin 4 harus juga, tapi bukan semua orang kena buat. Yang tak kahwin pun ramai juga. Saya pun belum, MC pun belum, saya rasa. Jadi perkahwinan itu sendiri harus, bahkan banyak lagi biasanya antaranya perkahwinan dengan kitabiah ataupun ahli kitab. Saya rasa tuan-tuan pun tak jarang dengar kaitan dengan hal ini. Harus, tetapi bukan kita buat pun, bukanlah sesuatu yang lazim pun dalam masyarakat kita. Perhambaan misalnya, ada siapa berani kata perhambaan itu haram? Tidak ada nas dalam Al-Quran. Bahkan setiap perkara dalam kedudukan syariah dicakap berkaitan dengan hak seorang hamba, bagaimana hukuman apabila hamba melakukan jenayah. Tapi kita dah laksanakan pada hari ini. Bukan bermakna yang harus itu semuanya mesti lazim dibuat. Lazim ni orang Melayu cakap selalu, tapi bahasa Arab lazim itu adalah wajib, kebiasaan. Kalau orang Melayu kata laziminya kan, tapi kalau mengaji mak lazim, kau tahu lazim itu wajib, mesti buat. Seterusnya berhubung dengan pernikahan kanak-kanak, saya katakan dalam ni ada dua perkara, iaitu antara dewasa dan kanak-kanak, macam yang kes mak ajaib tak ajaib tu. Yang keduanya sesama kanak-kanak. Ia berlaku dalam masyarakat Islam, juga berlaku dalam masyarakat Yahudi, juga berlaku dalam masyarakat Masihi kuno. Berlaku antara kanak-kanak kecil-kecil lagi duduk dalam duit, dua-dua orang yang duduk dalam duit, pak dah jerah awal. Orang Melayu kita ada kot duduk dia, tapi dia bukan nikah lah, dia dekat balik kampung. Balik kampung boleh ada. Tok saya ada seorang ni boleh, yang kecil-kecil budak ni boleh balik kampung awal. Tanda. Dia bukan nikah lah, itu bukan nikah. Okey, sebab saya nak katakan pada hari ini bahawa pernikahan kanak-kanak itu bukan sesuatu yang lazim ataupun yang biasa disangat dalam masyarakat kita, sama ada dulu kada ataupun sekarang. Ada, memang ada, tetapi kebanyakannya yang telah balik. Ya? Nanti saya sebut beberapa kes yang telah diputuskan di mahkamah, kes-kes lama dan masih lagi menjadi ikutan dalam penghakiman kes-kes di mahkamah syariah pada hari ini. Walau bagaimanapun, saya nyatakan di sini kita buka kepada perbincangan. Saya percaya sekiranya ada yang daripada mahkamah syariah ataupun peguam yang mempraktiskan, mungkin di sana ada beberapa ruang yang masih lagi perlu belum ada kata putus dan masih lagi diperdebatkan. Berhubung dengan undang-undang berkaitan dengan perkahwinan ataupun kanak-kanak itu sendiri, kalau kita tengok, saya dah sertakan itu, tak perlu saya baca. Kalau tadi Al-Fadhil Prof kata orang boleh tahu bahasa Arab, saya rasa orang boleh juga tahu bahasa Inggeris. Jadi boleh baca di sana ada satu yang dinamakan convention yang dianggotai ataupun ditandatangani oleh kerajaan Malaysia berhubung dengan perlindungan kepada kanak-kanak, dan Malaysia telah iktiraf convention tersebut berhubung dengan perlindungan kepada kanak-kanak itu sendiri. Dan hampir semua negara kebanyakannya mengikuti convention ini, termasuk juga beberapa negara Arab, termasuk juga Arab Saudi. Namun Arab Saudi dia meletakkan beberapa syarat lain. Dia setuju dengan convention tersebut, apa yang dinamakan United Nations Convention on the Rights of the Child. Namun Arab Saudi kata semua ini tertakluk kepada undang-undang syariah. Kalau bercanggah dengan undang-undang syariah, berbatal. Namun kita preservation kita ada, tapi bukan secara direct kepada itulah. Namun itu tak begitu relevan untuk kita halusi pada hari ini. Namun untuk menentukan siapa kanak-kanak berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada di Malaysia, saya nyatakan di situ berapa autoriti ataupun undang-undang bertulis yang mendefinisikan, dia beri makna apa itu kanak-kanak. Kalau kita mudah saja tengok, ni kanak-kanak, ni beringat lagi kanak-kanak, ni tengok kanyak sikit kanak-kanak. Yang paling jelas diberikan dalam Child Act, Akta Kanak-kanak 2001. Kesemua yang di bawah 18 adalah kanak-kanak. Sebab itu
Kalau sesiapa sahaja di bawah umur 18 tahun dia buat apa-apa kesalahan jenayah sekalipun, dia tidak akan dihadapkan di mahkamah terbuka, tapi dihadapkan di mahkamah untuk kanak-kanak, dibuat secara tertutup. Dan hukuman dia juga adalah seperti mana yang telah dinyatakan di dalam Akta Kanak-kanak itu sendiri. Makna kata tidak ada hukuman penjara untuk kanak-kanak, tidak ada hukuman sebatan untuk kanak-kanak, dan juga apa hukuman-hukuman yang lain yang seperti mana yang telah ditetapkan dalam kanun kejaksaan misalnya. Contohnya saya bagi satu contoh, seorang budak ni umur 16 tahun kena tangkap naik motor curi. So dia kena tuduh di bawah Seksyen 379 kanun kejaksaan kerana mencuri katakan